Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Dan tetamu-tamu yang saya muliakan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya hadir untuk memberikan penegasan dan dukungan terhadap usaha yang telah dilakukan akan pemberantasan rasuah. Tetapi semua jentera harus menyambut. Ini jadi oleh itu langkah dan sambutan oleh Syahadi Corp, saya ucap penghargaan, terima kasih. Dan saya telah beritahu kepada Saudara Azam Baki, sepatutnya gerakan ini menjalan ke seluruh negara. Biar negara ini digegarkan dengan kebencian terhadap rasuah dan salah guna kuasa. Sudah lihat umpamanya gerakan ini nampak memuncak atas ketegasan, ketangkasan dan keberanian keluarga SPRM. Tetapi dia bukan semestinya sesuatu yang popular. Mana-mana negara yang menggagaskan perubahan, dalam konteks kita Madani, itu juga menghadapi risiko. Apatah lagi negara yang biasa dengan budaya rasuah ini. Dari atas sampai ke bawah. Dianggap ini satu budaya. Rasuah sudah jadi sistemik dalam negara. Jadi jangan anggap ini mudah. Jangan anggap kerja Tan Sri Azam atau keluarga di SPRM itu suatu perkara yang mudah. Kerana musuhnya besar. Dan musuhnya bukan kerdil. Musuhnya itu gergasi. Orang-orang yang maha kaya, malah di antara yang paling kaya dalam negara. Mereka tidak akan berdiam. Mereka menguasai media. Mereka menguasai ahli-ahli parlimen tentunya. Malahkan pengaruh parti. Ada di antara mereka mengasaskan parti. Semata-mata untuk mengekang semangat perubahan ini. Dan kerana mereka terdidik dan punya dana yang besar, mereka punya kecanggihan, kepintaran dan kuasa dan pengaruh. Sebab itu waspada. Kita ada pilihan dalam negara Madani. Untuk berundur atau melangkah terus, membujur lalu melintang patah. Saya pilih membujur lalu melintang patah. Kerana ini sahaja jaminan masa depan. So lihat masalah tata kelola, integriti, anti rasuah. Ini bukan slogan. Ini bukan soal agenda politik. Ini agenda menyelamatkan bangsa. Negara ini sudah selesa. Sudah mangli. Dengan budaya begini, selama begini, lama, puluhan tahun. Ada tokoh-tokoh besar penyakau yang dibiarkan mengambil harta puluhan tahun tak pernah dan tak berani disinggung, disentuh. Kerana pihak penguasa di atas itu mendukung, melindungi mereka. Saudara, apa akibatnya? Negara akan miskin. Rakyat di bawah tak terbela. Gaji penjawat awam, upah penanam padi, getah, pekebun kecil getah, pekerja-pekerja tak mungkin dapat dibela kerana ketirisan terlalu besar. Kalau satu kontrak itu 1,6 bilion, terpaksa diangkat jadi 1,8 atau 9 bilion. 300 juta tambahan itu untuk beberapa tokoh atau kroni mereka. Dan dari mana uang itu? Dari dana dan tabung pemerintah. Kalau satu kontrak 300 juta, kita ada 1.000 kontrak. Jadi puluhan bilion. Hilang di tangan puak tertentu.
Saya lihat di parlimen dalam beberapa hari ini, saya lihat ada yang seolah-olah menggelupur. Marah terus. Saya pun tak faham. Marah. Benci. Dan tidak ada satu suara kalau di kalangan pembangkang yang nak menyokong langkah pemberantasan rasuah. Bagi saya aneh. Saya semasa pembangkang, bila ada cadangan pemerintah pada ketika itu mengusulkan penubuhan SPRM, saya dukung. Kalau ada langkah yang berani, saya dukung. Malah saya kata, mengapa belum cukup berani? Dan kalau saya lihat dalam media sosial, istilah penyakau itu paling ditakuti dan dimarah dan digeruni oleh setengah puak. Saya heran. Padahal amalan penyakau itu menyeluruh. Baru-baru ini ada tindakan SPRM terhadap salah satu tokoh besar yang dia dianggap di kalangan paling maha kaya. Belum ada suara dari pembangkang yang menyokong. Malah ada yang membela. Dia kata Anwar ini belum habis dengan dendam kesumatnya. Ini cerita lama. Saya nak tanya saudara. Kalau hari ini saya kumpul 10 bilion masuk poket saya dan saya gunakan untuk memperkayakan diri, keluarga dan harta seluruh dunia. Kemudian 7 tahun kemudian setelah saya bersara atau lebih awal, saya tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, ini dendam. Sudahlah, dia pun dah tua. Inilah penyakit yang akan menjalar dan akan melemah, longlaikan semangat bangsa. Kita harus beri mesej yang jelas. Kamu rompak harta negara, kamu curi wang rakyat, tak dapat tangkap hari ini, esok kami tangkap. Tak dapat esok, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan. Tak dapat tahun depan, 10 tahun depan. Tangkap, pasti tangkap. Barulah boleh negara diselamatkan, saudara. Kita hari ini menanggung hutang 1.5 triliun ringgit. Kalau kita lihat kontrak sebut saja. Jana Wibawa, tiris. Spenco, tiris. Projek tempatan banjir, tiris. Minyak mentah. Minyak masak ni pun disakau juga. Diesel bocor. Jadi negara apa ini? Dan oleh itu pimpinan tidak ada keberanian. Semua kontrak terus saja. Saya beritahu rakan-rakan saya menteri ramai di sini. Saya kata kerja menteri ini bukan meneruskan, menilai, mengkaji, menelurusi cara terperinci. Apakah proses itu telus? Apakah bersih? Apakah tidak boleh dijimatkan? Dari semua hal. Beli mesin, beli kereta, beli ubat, apa sahaja. Teliti. Supaya wang rakyat diselamatkan. Dan pulang kepada rakyat. Bukan untuk pulang memperkayakan kita. Tidak. Pulang kepada rakyat. Sebab itu saya kata, pelarasan gaji. Tidak dikaji 10 tahun. Ini masuk 12 tahun. Tapi pemimpin-pemimpin dari maha kaya belaka. Gaji penyawa awam yang setia dan sokong dan kerja bertikus lumus, ada sebagian kecil yang kurang, ya betul. Itu kita akan teliti. Tapi majoritinya kerja dengan baik, tapi tidak ada pelarasan gaji. Tidak ada yang kuasa mengkaji. Seperti mana lazim berlaku tiap 10 tahun. Saya warisi sistem. Hutang berlumbuk. Defisit masa itu 56%. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita turunkan defisit kepada 5%. Ya. Tetapi dalam kurangkan defisit, tangguhkan beberapa projek raksasa, saya masih bersama KSN, KPPA dan Jemaah Menteri memutuskan
akan terus melaksanakan perasan gaji tahun ini juga kepada penjawat awam. Ya. Tapi sudah harus kerjasama. Tolong selamatkan negara ini. Halang agensi-agensi, jabatan-jabatan dari meneruskan kebocoran. Lapor sesiapa yang melanggar. Baru boleh kita serahkan pada SPRM untuk bertindak. Ini bukan kerja SPRM sahaja. Ini kerja kita. Dengar, lapor. Jangan fitnah. Jangan khianat. Tadi Saudara Stephen Sim beri pengajaran dari leluhur bangsa. Era Kesultanan Melayu Melaka yang agung, yang hebat. Yang kemudian hancur lebur menjadi Formosa, kota yang usang. Ya, banyak faktor, tetapi saya setuju dengan beliau. Kalau kita kaji VN Raja Mendelia dengan si Kitul, itu memang kerana tamak haloba, kerana cemburu, dan akhirnya khianat. Pintu, pagar, tembok, istana dan kawasan benteng pertahanan Melaka itu, pelan-pelan pengkhianatan ini buka. Kerja si Kitul, arahan Raja Mendelia. Sebab cemburu buta, khianat dan nafsu serakah tamak haloba. Pengajaran kepada kita. Sebelum itu, Ibn Khaldun beri pengajaran dalam mukaddimah. Generasi awal dengan semangat esprit de corps, kekitaan, idealism, asabiyah yang positif, itu mengangkat darjat kemanusiaan. Bina negara madani dengan idealism. Satu generasi berlalu, dua generasi berlalu. Idealism mula terhakis. Generasi penerus, semua matlamatnya, kuasa dan kekayaan. Nawaitunya bukan ikhlas al-amalillah, tetapi untuk memperkayakan diri. Maka rasuah, penyalahgunaan kuasa, megah-megah dengan kehebatan dunia, hubbud dunia, maka terhakis. Maka akhirnya luntur semangat, idealism dan runtuh tamadun. Dalam di barat juga ada kisah-kisah begitu. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, bagi gambaran yang sama. Idea Ibn Khaldun itu mempengaruhi sejarawan Amerika, Arnold Toynbee, yang menulis tentang cyclical theory of civilization. Civilizations grow, achieve its height with splendor and glamour and success in most fields, but would degenerate and fall due to arrogance of power, endemic corruption, and decadence, moral decadence. Kita kena belajar adalah itu, saudara. Dan saya sengaja singgung hal-hal ini sebagai satu pengajaran kepada kita. Dan menyatakan bahawa ini bukan suatu perkara yang mudah. Seorang ahli political economy terkemuka dulu dari Sweden, Gunnar Myrdal, mula menulis Asian drama, karya yang menggemparkan pimpinan Asia dan sarjana Asia pada ketika itu. Gunnar Myrdal, Asian
drama. Dan menyinggung pada peringkat itu, tahun 60-an, bibit-bibit rasuah mula menular di kalangan pemimpin-pemimpin negara yang baru mencapai kemerdekaan. Pimpinan generasi awal yang hidup sederhana mula terpukau dengan harta dan rasuah mulai menular. Semasa itu, ahli ekonomi tempatan di Asia banyak yang marah. Apa sebab orang Eropah mau mengajar kita? Seolah-olah Eropah itu tidak rasuah dan Amerika itu tidak rasuah. Hanya Asia yang rasuah. Saya merenung, betul juga. Saya baru belajar di universiti. Baru belajar membaca guna mereda. Tetapi, alhamdulillah di kalangan kita, yang mengupas buku itu dalam, kita panggil masa itu, study circle, yang kemudian usrah. Bila kita bicara buku itu, kita kata, betul juga mengapa orang Eropah mau mengajar kita. Satu. Kedua, benar juga walaupun dia orang Eropah, ada kata-kataan dia memang betul. Ini membantu kita untuk kurang-kurang menilai secara yang lebih objektif berdasarkan fakta. Tetapi sekitar 10 tahun selepas itu muncul sarjana tempatan. Sarjana sosiologi yang terkemuka. Terangkat namanya di dunia. Profesor Syed Hussein Alatas. Yang tulis tentang the problem of corruption. Kemudian the sociology of corruption. Kemudian the myth of the lazy native. Kemudian intellectuals in developing countries. Dan menyinggung soal rasuah itu secara hebat. Walaupun dia belum sebut itu masalah yang sistemik. Tapi mula menyerang pimpinan kerana mula toleransi terhadap rasuah. Jadi saudara, saya harap semua ini menjadi pengajaran kepada kita. Itu dia tulis 40 tahun yang lalu lebih. Tapi kalau sudah baca semula, peringatan dia itu sangat relevan kepada kita. Pertama, ramai di kalangan elit, sama ada politik, atau korporat, atau pengurusan kerajaan, itu agak tak senang dengan wacana mengenai rasuah. Sebab mereka hidup dan bergelumang dengan aspek itu. Kedua, yang terpalit dengan rasuah akan melawan dengan kencang dan hebat dengan seluruh kekuatan. Kalau di parlimen melalak tantuara. Sampai salah seorang ahli parlimen kata, dia marah sangat kerana didakwa. Dia kata, ini maknanya seolah-olah Perdana Menteri pun korup. Itu, habis kenyataan. Apa buktinya, apa laporannya? Tak apa, itu urusan saya dan rakan-rakan saya boleh jawab. Yang soal yang penting apa? Kita harus sedar dan harus berikan dukungan yang penuh kepada SPRM dan kerajaan dalam usaha ini. Jangan kali-kali merasa lemah. Kalau kita mulai lemah, negara ini akan hancur. Bila saya sebut puluhan bilion ringgit di Sakau, it is not an exaggeration. It's based from my personal understanding. As Minister of Finance before and now, this rot must stop and must end now. Jadi saudara-saudari, sebab itu saya cadangkan pada SPRM, saya tak tahu sebenarnya HRD Corp boleh bersama untuk mengadakan juga acara yang sedemikian di seluruh negara dan membicarakan apa dia rasuah. Kadang-kadang dia kata tak apalah rasuah, katalah YMDB ke Spenko ke, iyalah biasalah. Dia jadi menteri kewangan tak rasuah, bodoh lah. Jadi Perdana Menteri tak kaya. Ya, tak cerdik.
Jadi tapi kita apa kesan dia tak ada apa-apa. Nah, ini mana kefahaman dan rasuah itu sangat mendatar dan dangkal. Dia lupa bahawa puluh bilion ini sampai kepada 4